Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Kumpulan 5 ingin membuat pembentangan tentang tajuk konsep kontrak Qad Al-Hasan dalam sistem Al-Rahnu di bawah mata pelajaran Fiqh Muamalat KST 2643 yang diajar oleh pensyarah Dr. Hafiz bin Muhammad Dasar. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah saya dan juga rakan kumpulan saya, iaitu saya sendiri Muhammad Arif Zikri bin Saharuddin, KID 2011041168, dan rakan sekelas saya iaitu Muhammad Zuhairi bin Zailani, KID 2011041169. Okey. Seterusnya kita lihat pada slide yang pertama, iaitu tentang maksud Qad Al-Hasan. Okey. Qad Al-Hasan ni dari segi bahasa ialah pinjaman yang baik. Manakala dari segi istilah pula ialah ia merupakan pinjaman yang ikhlas atau pinjaman yang tidak memerlukan sebarang faedah atau syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman wang ataupun pinjaman apa-apa pinjaman yang dibuat. Okey, kalau kita lihat kat sini, Qad Al-Hasan ni ialah satu konsep pinjaman yang tidak mengenakan apa, kalau kita yang tidak mengenakan sebarang faedah ataupun cas tambahan apabila kita ingin memulangkan atau mengembalikan pinjaman tersebut. Okey, seterusnya kita lihat slide yang kedua, iaitu maksud maksud Ar-Rahnu. Maksud Ar-Rahnu dari segi bahasa ialah menahan ataupun ketetapan. Dari segi istilah pula ialah ia merupakan suatu barangan sebagai cagaran atau gadaian atas sesuatu barang atau sesuatu hutang untuk menjamin pembayaran balik hutang tersebut. Kat sini bermaksud Ar-Rahnu ni ia sebagai cagaran barang yang dibuat oleh peminjam untuk mendapatkan wang. Pada masa yang sama, pemberi pinjaman pun mendapat cagaran tu atas faktor untuk menjamin pembayaran semula hutang yang dibuat oleh peminjam. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pada dalil keharusan. Okey, daripada Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Subhanallah azim. Maksudnya ialah, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, iaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Okay, maksudnya kat sini, kalau boleh kita lihat, siapa yang membuat baik dibalas baik. Tapi kalau kita lihat kat sini, Allah membalas kebaikan hambanya apabila hambanya membuat kebaikan. Dan Allah lah juga yang menyempitkan segala rezeki kita apabila kehendaknya. Kat sini. Okey, baiklah, sekarang kita lihat pada hukum Al-Qad. Okey, sebelum kita pergi hukum Qad Al-Hasan, kita lihat pada hukum Al-Qad. Okey, Al-Qad ni hukum asalnya adalah harus.
Okey. Tetapi hukumnya boleh berubah mengikut keadaan, yakni mengikut 3 keadaan atau situasi. Okey, keadaan yang pertama ialah hukum haram. Apabila masa bila jatuhnya hukum haram, yakni jika pemberi hutang mengetahui hutang tersebut digunakan dengan tujuan yang haram. Okey. Kat sini yang pemberi hutang tu dia tahu yang peminjam wang ni meminjam hutang daripadanya untuk perkara yang haram, seperti berjudi ataupun sebagainya yang boleh dikatakan haram di sisi agama Islam. Maka haram si pemberi pinjaman memberi pinjaman kepada peminjam. Okey. Keadaan yang kedua ialah hukum makruh. Okey. Kat sini apabila ia makruh apabila pemberi hutang mengetahui hutang yang diberikan kepada penghutang adalah bertujuan yang tidak bermanfaat. Okey. Ia lebih kurang sama dengan yang haram. Terima kasih kepada saudara Arif dalam pembentangan tadi. Seterusnya saya Muhammad Zuhairi akan meneruskan pembentangan, iaitu Rukun Qad Al-Hasan. Rukun Qad Al-Hasan terdapat 3 rukun, iaitu sirah, akad, al-qad. Yang kedua pemiutang dan penghutang, dan yang ketiga ialah barang yang dipinjam. Sirah, akad, al-qad ialah lafaz penawaran pihak yang berakad diharuskan menggunakan lafaz saya berhutang atau saya dahulukan anda. Yang kedua pemiutang dan penghutang. Pihak yang berakad hendaklah baligh, berakal dan dilakukan atas kehendak dan pilihan sendiri. Dan yang terakhir ialah barang yang dipinjam. Barangan yang dijadikan subjek mestilah barang yang boleh dimiliki secara jual beli. Barangan itu tidak disyaratkan dari barangan misli sahaja. Bahkan barangan kimi juga boleh dijadikan subjek hutang. Seterusnya ialah syarat al-qad hasan. Syarat yang pertama ialah kadar hutang diketahui, nilai, timbangan bilangan, ukuran dan tempoh berhutang. Syarat yang kedua ialah mestilah dicampur barang dan tidak dicampur dengan jenis lain. Yang ketiga ialah tiada tambahan bayaran. Dan yang terakhir ialah tiada disyaratkan keuntungan untuk penghutang kepada pemberi hutang. Seterusnya ialah konsep ar-rahnu. Konsep ar-rahnu terbahagi kepada 3, iaitu qardul hasan, wadiyah yad damanah dan al-ujrah. Yang pertama qardul hasan, iaitu pembiayaan yang tidak mengenakan apa-apa caj selain daripada pembiayaan yang telah diberikan. Tiada keuntungan yang boleh diambil oleh pembiaya terhadap peminjam. Yang kedua ialah wadiyah yad damanah. Pembiaya bertanggungjawab menjaga emas yang dipajakkan. Jika berlaku sebarang kengkangan, pembiaya akan bertanggungjawab untuk menggantikan semula emas itu. Yang ketiga ialah al-ujrah. Di dalam konteks al-ujrah, pembiaya dibenarkan mengenakan sedikit caj sebagai upah menjaga emas yang dicagarkan. Dalam konteks rahnu, ujrah adalah upah simpanan yang digunakan untuk perlindungan takaful, gaji pekerja, kos pentadbiran dan keuntungan kepada institusi pembiaya. Seterusnya ialah kelebihan Qad Al-Hasan dalam sistem ar-rahnu. Antara kelebihan Qad Al-Hasan dalam sistem ar-rahnu ialah tidak mengambil kos upah. Yang kedua, tidak memerlukan sebarang bukti pendapatan. Yang ketiga, lebihan daripada jumlah lelongan yang dibuat akan dikembalikan kepada peminjam. Yang keempat ialah bayaran boleh dibuat secara ansuran. Yang kelima, boleh memanjangkan tempoh bayaran sehingga 3 ke 6 bulan berikutnya. Dan yang terakhir ialah tempat simpanan yang selamat. Kenapa kita perlu memilih ar-rahnu? Ini kerana
Ar-Rahnu mempunyai proses yang mudah dan cepat. Yang kedua, kadar upah simpan yang minimum. Yang ketiga, pembayaran yang fleksibel. Dan yang terakhir ialah kurang risiko, non-performing loan. Seterusnya ialah aplikasi. Contoh aplikasi ialah Ali berhutang dengan syarikat Ar-Rahnu ABC sebanyak RM10,000 dan mencagarkan barang kemas seperti gelang dan cincin sebagai jaminan. Selepas itu, Ali dan syarikat Ar-Rahnu ABC telah sepakat bahawa Ali perlu menjelaskan hutangnya itu dalam tempoh tertentu tanpa ada sebarang caj faedah pada hutang yang diberikan. Dan yang terakhir, Ali hanya perlu membayar caj simpanan kepada syarikat Ar-Rahnu ABC kerana syarikat tersebut telah menjaga keselamatan barang yang digadainya itu. Kesimpulannya, walaupun realiti agak sukar institusi kewangan untuk melaksanakan prinsip Qard Al-Hasan kerana terpaksa mengekalkan keuntungan yang baik dalam persaingan dengan institusi kewangan lain, Islam jelas merupakan agama yang telah menyediakan hamparan jalan kehidupan yang syumul dengan menganjurkan umatnya supaya bijak mengurus kehidupan termasuk dalam aspek pengurusan kewangan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.